Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. uh, Salam sejahtera, apa khabar rakan-rakan sekalian? Alhamdulillah hari ini kita dapat bersiaran sekali lagi dalam sesi bedah siasat annual report syarikat-syarikat yang didagangkan di Bursa Malaysia. Dan untuk hari ini kita akan go through salah satu lagi annual report syarikat yang didagangkan, iaitu diberi nama KLCC. I think semua orang tahu apa itu KLCC. Okay. Sebagai warga negara Malaysia, kita semua rasanya berbangga dengan memiliki bangunan ikonik ataupun mega structure yang cukup gerah, bukan setakat di Malaysia tapi juga di luar negara. Okay. So sebenarnya KLCC itu ialah adalah ada syarikat juga untuk KLCC tu. Dan itu yang kita akan cuba go through hari ini dalam sesi bedah siasat ini, untuk kita melihat annual report berkenaan syarikat KLCC dan apakah perkara-perkara yang menarik berkenaan dengan syarikat KLCC. Okay, so sebenarnya anda boleh beli share untuk syarikat KLCC ni. Bukan setakat anda boleh pergi bershopping di Sirah KLCC, tapi anda juga boleh memiliki pegangan di dalam syarikat ini. Okay, so untuk hari ini insyaAllah kita akan go through berkenaan report ni pada tahun 2020. Report yang terbaru 2021 masih belum keluar. Okay, so yang latest yang kita ada adalah untuk tahun 2020. Okay. Alright, so nampaknya audio dan video okey. So rasanya kita boleh mulakan. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada rakan-rakan sekalian. InsyaAllah hari ini kita akan go through report berkenaan dengan syarikat KLCC, ataupun nama panjangnya KLCC Real Estate Investment Trust. Okay, so syarikat lebih familiar dikenali sebagai KLCC, didagangkan di Bursa Malaysia. Syarikat ini didagangkan di Bursa Malaysia, tetapi ia di dalam kategori yang berbeza. Sebelum ni mungkin kita go through syarikat-syarikat yang biasa didagangkan, tetapi yang ini adalah dalam kategori real estate, real estate investment trust. So real estate investment trust ataupun short form ni dikenali sebagai REITs. Okay, so REITs ni dia ada berbagai jenis pelaburan sebenarnya. Okay, sebab yang main difference adalah biasanya kita gelar sebagai REITs. Ada dua, satu yang open ended, okay, dan satu lagi close ended REITs. Open ended REITs dan juga close ended REITs. So kenapa ada dua beza ni? Okay, so kalau yang close ended REITs normally yang direct listed di Bursa Malaysia, meaning syarikat REITs tu didagangkan di bursa. So kita punya proses jual dan beli, kita boleh lakukan transaksinya di bursa. Okay, so yang satu lagi adalah open ended. Open ended REITs adalah yang biasanya ditawarkan contoh dalam unit trust. Okay, so dalam unit trust ni dia ada berbagai jenis funds ataupun kategori ataupun asset class dia. Unit trust normally kita tahu ada equity funds, kita tahu ada sukuk fund, ada bond funds, ada money markets. Okay, so di samping itu ada juga satu lagi yang diberi nama sebagai REITs. Okay, so dia tak berapa banyak di dalam unit trust, tapi ada juga untuk kategori real estate investment trust, REITs, yang itu open ended. Okay, yang di dalam unit trust. Kalau di Bursa Malaysia, itu adalah close ended, meaning dia tak ada pertambahan numbers of share. Kalau unit trust dia boleh buka a new share, so siapa nak invest masih ada ruang untuk dia labur. Anytime dia akan just tambah dia punya numbers of share, numbers of funds tu. Tapi kalau di Bursa Malaysia ni, just whatever amounts yang dia listed during the IPO, itulah amount yang kekal, kecuali dia ada buat placement yang lain. Tapi itu maknanya dalam proses yang lain lah. Tapi originally banyak ni lah berapa yang share. Okay, contohnya dekat sini kita nampak numbers of shares yang di-issue adalah 1.8 billion. Okay, so 1.8 billion itulah fix. Orang nak jual dan beli within that 1.8 billion punya shares yang kita tukar. Ada orang jual, so kita beli. So yang berlakunya pada dalam
jumlah 1.8 bilion tu saja. So dia tak ada tiba-tiba orang nak tambah share yang baru, kecuali syarikat mengeluarkan dicairkan dia punya balance float, dan juga dia issue new share, contohnya macam private placement ke ataupun right issue dan sebagainya. Okay, so itu the main difference between open ended dan juga closed ended REITs. So dia ada berbagai jenis. So yang hari ini kita akan bercakap berkenaan dengan KLCC. Syarikat ni sebenarnya telah didagangkan di bursa since 2013. Okay, kalau kita nampak report kat sini since 2013, itu sudah didagangkan dan kita boleh memiliki pegangan di KLCC dan juga bangunan-bangunan sekitarnya. Okay, so kita akan go through nanti apakah syarikat yang dimiliki oleh KLCC ni, sebab dia bukan sekadar bangunan Twin Tower tu, tapi ada beberapa lagi bangunan di bawah milikan KLCC Real Investment Trust Fund. Okay, so ini reportnya untuk financial year ended 31st December 2020, dikeluarkan pada 19 Mac 2021. Ini muka depannya, jika anda download, dia ada beberapa parts. Okay, so dia ada part 1, part 2, dan juga on the CG, on the corporate governance dan juga on the sustainability report. Untuk first part anda akan dapat page yang ni, very dia nipis 17 page yang ni. Kemudian untuk second part tu dia lebih banyak, ada 298 page. Kita akan go through mana yang termampu untuk sesi hari ni kerana reportnya cukup panjang, walaupun untuk bahagian mukadimah ataupun introduction tu. So sebab ialah syarikat-syarikat besar, memang report dia agak tebal. So normally kita go through the whole report hanya dalam 100 plus page, 120, 130 page. Yang ini almost 300 page, lebih 300 page. So memang tebal lah. Dia kalau syarikat-syarikat besar, report dia ialah standing lah dengan dia punya market cap. So market cap syarikat dia adalah 12 bilion. So yalah kan, 12 bilion punya company takkan sama kan dengan syarikat 1 bilion. So differentiate dekat situ lah. Syarikat-syarikat mahal, okay? Kayangan sikit ni. Okay, so I think kita go through daripada front page. Okay, so this is the punya front page. Ada gambar KLCC lah. Okay, untuk yang ni untuk report as of 2020, Integrated Annual Report. Nama panjang KLCCP Staple Group. Okay, so itu nama panjangnya. Pada second page anda boleh nampak the place together looking beyond. Okay, so baca report yang tebal-tebal ni, memang dia banyak sikit wording. Okay, page kedua anda boleh baca sendiri. So page ketiga is on the table of content. Okay, anda boleh refer terus page mana anda nak baca dia punya report. Kemudian page keempat, this is our reporting journey. Okay, so ini berkenaan dengan report ni. Memang ni very details, apa dia punya requirement dan sebagainya memang di mention kat situ. Page kelima, okay, dia bagi highlights on the capitals. Okay, so financial position, portfolio of diverse iconic assets and management service, deep knowledge and strong capabilities, engaged and inspired employees, natural resources, trusted relationship with stakeholder. Okay, so itu dia punya bahagian capitals tadi tu. Macam-macam tapi tak apa, kita go through yang mana penting saja. Okay, ni framework yang dia kena buat reporting, bukan main banyak lagi. Okay, so biasalah listed company ni memang panjang. Okay, ni page ke-6. Dia report ni normally kena baca yang hard copy tu. Bila hard copy tu dia ada left and right tu, dia akan combine, sebab nanti ni dia akan nampak macam terpisah, because kita go through satu page. Kalau dia tengok dua page, then dia jadi lain. Okay, right, so ni page ke-7. Okay, masih ada gambar-gambar, tulisan. Okay, kemudian gambar lagi. Okay, page ke-10. Actually report cantik ni, banyak gambar, banyak illustration, colourful. Okay, so page ke-11 masih gambar. Ini gambar soal KLCC. Kemudian okay, so dia punya gambar lagi. This is the surrounding, kawasan-kawasan sekitar di KLCC tu. Okay,
Alright, so page ke-15 masih gambar lagi. Page ke-6 dah. Okay, so page ke-16 dia berkenaan dengan dia punya shared value, okay, cultural belief, uh, innovative dan lain-lain. Okay, so mari kita go through sikit berkenaan dengan dia punya purpose, okay, who we are. Okay, Malaysia largest REITs and only staple security in the country. REITs paling besar, of course lah, market cap dia 12 billion comprising KLCCP and KLCC REITs. KLCC REITs focus on active asset management and acquisition growth strategy, while KLCCP is the development arm of the Staple Group. At the forefront of Malaysia real estate industry, our unique structure allow us to maximize the value we create for all our stakeholder. Okay, so dekat dalam KLCC ni dia ada dua, satu KLCC REITs tadi tu, and satu lagi KLCCP. Okay, KLCCP. Alright, so what we do, okay, so we own, manage, develop and invest in portfolio of a premium asset comprising office, retail, hotel properties in the heart of Kuala Lumpur. This is complemented by our award-winning asset management service provided by KLCC Urus Harta Sdn Bhd and KLCC Parking Management Sdn Bhd. This synergy of property investment and asset management strengthens the earnings potential of our stable iconic properties. Okay, so dia ada banyak benda dia buat. Pertama, memiliki own real estate, kemudian yang kedua manage dan juga dia juga membuat development untuk portfolio pegangan property dia. Okay, so parking pun dia. So parking ni sebenarnya banyak income untuk dekat KL ni memang apa ni, KLCC tahulah parking dia tu. Kalau parking 2-3 jam pun dah habis puluh-puluh ringgit juga. Okay, so apa lagi kat sini, how we do it. Okay, we are committed to creating a progressive lifestyle experience within the KLCC precincts while enhancing the value of our property portfolio. We are focused on optimizing sustainable value creation through strategic approach that capitalize on our unique staple group structure and our competitive differentiator well positioned for the future. Okay, so itu berkenaan sedikit siapa KLCC ni. Okay, so dia ada beberapa aset ataupun property di center ataupun di Golden Triangle. Okay, orang panggil Golden Triangle di Kuala Lumpur. Mainly yang pertama yang kita tahu, of course, inilah bangunan dia, Petronas Twin Tower adalah milik KLCC P, KLCC P dan ataupun KLCC Real Estate tadi tu. Petronas Twin Tower yang pertama, kemudian ada Menara Petronas yang ketiga. Okay, yang ini I think quite new juga, beberapa tahun kebelakangan baru siap. Okay, ini Menara 3, kemudian Menara Maxis. Okay, so Menara Maxis pun dia owns tapi bukan semua. Dia owns I think dalam 30%, dalam 33% macam tu. Dia owns untuk Menara Maxis ni, together with Maxis lah. Kemudian yang keempat adalah Mandarin Oriental. Okay, so Hotel Mandarin Oriental Kuala Lumpur tu adalah juga milik ataupun dalam portfolio KLCCP. Okay, dan of course yang kat bawah tu surat KLCC adalah milik dia jugalah. Okay, surat KLCC, Mandarin Oriental, Menara Maxis, Menara Petronas 3, Twin Tower. Okay, dan lagi dua, dia ada 7 property Menara Exxon. So Menara Exxon dekat sebelah KLCC tu juga adalah milik KLCCP. Okay, dan satu yang jauh sikit adalah Kompleks Daya Bumi. Okay, so Kompleks Daya Bumi ni dah lama lah, ataupun I think the old office untuk Petronas adalah di Daya Bumi sebelum dia berpindah ke Petronas Twin Tower. Sebelum ni memang dia dekat Daya Bumi. Sekarang dia dah melalui proses renovation, I think dia mungkin dah siap dah. Dan mungkin lepas ni boleh digunakan. Dekat Daya Bumi ni jauh sikit lah. Ni dekat area kat Masjid Negara sana. Okay, yang ni betul-betul dekat Golden Triangle tu, Menara Exxon, Twin Tower, Menara Maxis, Menara 3 dan juga Mandarin Oriental. Okay, alright. So habis untuk page 17. Okay, itu introduction. Dan kita masuk ke page yang ke seterusnya. Okay, page yang ke 18 dan ke atas lah. Ni 16 saya tulis sini. Okay, so page yang seterusnya ini, dekat ni kita tengok yang ni, kita refer yang atas ni. Okay, satu daripada 298 page. So the first page yang untuk second part adalah berkenaan setiap aset yang dimiliki. Okay, dia akan tunjukkan berapa tenure dia, berapa age building, bilik acquisition, berapa harga acquisition, location kat mana,
encumbrance kalau ada, okey, tu title, title tanah tu, kemudian list of tenancy profile, okey. Kemudian net book value, price value, okey, debt valuation, independent value, okey. So semua berkenaan dengan portfolio yang dia ada. Yang pertama of course yang paling mahal, yang paling gah adalah Petronas Twin Tower. Acquisition price, yang ni dia beli waktu di acquisition dulu adalah 6.5 bilion pada tahun 2013. Usia bangunan 23, tenure freehold. Sekarang value lebih kurang 7 bilion so naik banyak juga 7 bilion sekarang value. Okey, so siapa ada 7 bilion mungkin nak beli Petronas Twin Tower boleh nego dengan KLCCP lah kalau dia nak jual. Okay, so tenancy of course lah yang main tenant adalah Petronas. Okay, ni kontrak tak tahu sampai bila lah boleh renew anytime rasanya. Ni 15 tahun, expiry 2027. Betul extend sampai 2042 lagi 15 tahun. Okay, so selagi ada Petronas rasanya main tenant lah untuk di KLCC. Ada juga kosong-kosong office kalau anda nak nak sewa di sini juga boleh office di KLCC. Boleh bincang dengan syarikat KLCCP management dia. Okay, so yang ni menara ketiga, price acquisition dah 1.7 billion, sekarang price at 2 billion. Okay, kita sambung lagi. Yang ni menara Exxon. Okay, so Exxon tak tinggi sangat bangunan dia. Okay, yang ni 450 juta saja waktu acquisition, sekarang dah 536 juta. Okay, yang ni ada juga dia punya berapa land area, gross floor area, car park bay, occupancy rate dan sebagainya. Okay, so occupancy rate sekarang ni 100% untuk Exxon. Untuk menara 3 office 100%, retail 93%, KLCC 100% occupancy. Oh, okay, 100%. 100% Oh, okay. Semua Petronas sewa, the whole building. Right, so Exxon bila expiry date dia? Okay, so dia punya tenancy dia lain sikit ni 9 tahun tapi 3 plus 3 plus 3 lah so dia boleh renew anytime. But Exxon I think saya tak tahu sampai bila lah dia nak dekat Malaysia sebab saya dengar ada news lah berkenaan dengan moving forward untuk Exxon ni. Okay, so tak berapa dia ada objektif dia lain lah untuk Exxon ni untuk the future. So I think maybe that menjadi salah satu risk assessment untuk saya kalau looking for this company sebab Exxon tu. Okay, so ini daya bumi 100% occupancy. Right, $38 tahun bangunan daya bumi ni. Lama memang structure dia dulu rasanya Hijaz Kasturi yang design ni bangunan lama-lama dulu yang ikonik memang banyak Hijaz lah, Hijaz Kasturi. Kalau tidak silap saya, mungkin saya silap. Okay, so kemudian surat KLCC. Okay, so KLCC 5.5 billion. Mahal juga 5.5 billion okay, untuk surat KLCC shopping mall. Kemudian this one is on the Mandarin Oriental. Okay, hotel dekat Mandarin Oriental tu, kat KL tu sebenarnya juga dimiliki oleh KLCCP sudah 22 tahun usia bangunan ni. Masih cantik lagi. Okay, dan masih gah. Kemudian Menara Maxis. Okay, so Maxis kat sebelah tu lah Maxis. Kalau kita tengok KLCC normally akan nampak sekali lah Maxis tu. Okay, so our investment proposition. Okay, dekat sini kita tunjuk dia punya revenue untuk 2019, profit for the year 2019, property value, net asset value dan juga distribution for staple security. Okay, so dia punya payout ratio ditunjuk kat sini.
Okay. So in term of financial, I think kita go through dekat sini lebih mudah. Untuk kita lihat dia punya revenue dan juga dia punya profit. Okay, so I think memang tak pernah rugi since listed. Daripada 2013 syarikat ni untung saja. Sebab yalah tenancy penuh je. So revenue around 1, paling tinggi 2 bilion. Normally dalam range 1.2-1.3 bilion. But highest yang dia pernah dicatatkan adalah pada tahun lepas, which is pada 2020, revenue-nya adalah 2.4 bilion ringgit. Okay. However, okay, untuk profit dia paling tinggi adalah pada tahun 2015, yang mana 1.13 bilion. Manakala yang lain dalam range ratus juta, dalam paling rendah pun 700 juta, paling tinggi 1.13 bilion. Untuk tahun 2020, okay, walaupun revenue-nya tinggi 2.4 bilion, tapi keuntungannya hanyalah 864 juta. Okay, so mungkin sebab ada cost banyak yang digunakan untuk mungkin acquisition ke ataupun refurbishment ke atau lain-lain. So banyak sikit dia punya revenue kat sini. Tetapi net dia masih dalam range 800. Tapi untuk 2021, okay, so far revenue adalah 1.1 bilion dengan net profit sudah 580 juta ringgit. Okay, so this one kita tengok untuk berapa kuartal. Untuk 2 kuartal, so far hanya baru untuk 2 kuartal, tapi keuntungannya sudah mencatatkan 580 juta. Okay, so ada remaining third and fourth quarter lagi. Okay, so sama-sama kita nantikan bagaimana penghujung tahun 2021 prestasi untuk KLCCP ni. Okay, mungkin ada sesuatu yang menarik yang kita boleh nantikan, sebab sekarang baru half year dia telah mencatatkan keuntungan 580 juta ringgit. Okay, right, so kemudian apa lagi dia mention dekat sini, this one approach on sustainability. Okay, anda boleh baca jika berminat bahagian ni. Kemudian corporate informations, this one all the board of director. Okay, kemudian COSEC, auditor dan sebagainya. Ini adalah pecahan order subsidiaries. Okay, ini pecahan lagi. Ni kena baca page sebelah-sebelahan, sebab ini bersambung kiri dan kanan. Tapi kalau dalam PDF kena buka memanjang lah, baru boleh nampak cantik macam tu. Okay, so apa lagi yang menarik dalam ni? Coming together during, macam tertinggal ayatnya. Mungkin ada sambungan dia. Okay, yang ni anda boleh baca juga. Ni all the community event, dia punya benda-benda yang dilakukan sepanjang tahun 2020. Okay, apa respon dia during COVID-19 outbreak tahun lepas. Okay, dia mention juga kat sini. Apa lagi yang menarik? So strategi yang dilakukan. Alright, so this is the punya roadmap 2020-2023. Pertama, integrated and human initiative building and facilities management. Kedua, state of the art parking solution, connecting mobility for a seamless and delightful customer experience. Okay, I think sekarang pun dah agak convenient lah untuk parking KLCC ni, because kita dah boleh guna kad. Sebab banyak juga parking sekarang dah boleh guna kad, sama ada debit ataupun credit card. Dah boleh guna dekat parking. So kita tap waktu masuk dan juga kita tap waktu keluar. So tak payah guna all this touch and go punya kad yang kita kena top up. Top up lah issue nak kena pergi dekat petrol station, lepas tu ada charge lagi. Lepas tu parking pun ada charge lagi. So banyak tu charge lagi. So kalau guna debit dan credit, I think mungkin ada jugalah, tapi tak adalah top up, tak kena top up kan. So just guna kad saja, debit ataupun credit card boleh. Kemudian yang ketiga adalah innovative product and service management. Okay, dan yang keempat, predictive engine and smart tenancy solution. Okay, so itu banyak on
apa IT lah. So dia banyak kepada IT. Okay, ni digital progress dia. So memang banyak untuk digitalization macam-macam ni. Okay. Institutionalizing integrity. Okay. Zero tolerance towards bribery and corruption. Okay, so itu pun dia masukkan dalam report dia. Okay, anda boleh baca. Very, very details So, company ni dia nak kena ni lah. Company besar kan, kena tunjuk lah apa dia buat. This one apa culture dia, okay, apa dia buat January, February, okay, by months. Right, so page ke-21 ni letter from the chairman Tan Sri Ahmad Nizam bin Saleh. Okay, despite the enormous challenge throughout the year, KLCC Stamper Group has managed to deliver sustainable value to its stakeholder and place people at the centre of what we do. Okay, so kita baca sikit berkenaan chairman statement. Yang pertama, dear shareholder, the year 2020 will be long remembered and defining moment. Okay, so because of COVID-19. Okay. Okay. Our development within the KLCC precinct has long been the catalyst for economic growth and place where people coverage for business and leisure does business a stronger sense of community. We continue to focus on driving enduring demand for our spaces toward delivering both financial and societal value to our many stakeholders. The KLCC precinct partners strategically collaborated to heighten vibrancy and drive shoppers and alleviates guest traffic through the range of promotional offers, incentive and package to boost sales. Both the retail and hotel segment also leverage on the social media and digital communication and work closely with brand ambassadors and influencers to promote KLCC as the place. Okay, so create Suria KLCC together with MOKL Hotel collaborated with MH Holiday to tour operating arms of Malaysia Airlines, providing customer with the opportunity to explore and experience the capital of Kuala Lumpur with package of flights, hotel stay and shopping, as well as dining and entertainment discount. In our effort towards contributing positive to the community, we extend support, okay, to the frontliners. Itu sumbangan dia bagi challenging year. Okay, this one on the economy. With the effect of pandemic on the business felt across the board, the group financial performance was not spared. The profit attributable to holder of staple securities excluding fair value adjustment declined 25.3% from 732 million to 547 million this year, mainly owing to the significant impact in the retail and hotel segment. Okay, so dua sektor ni memang terjejas disebabkan COVID retail untuk Suria KLCC, hotel untuk Mandarin Oriental. Okay, in mitigating the effect, okay, the group took prompt action by focusing on prudent balance sheet management, strong capital discipline and cash management to strengthen liquidity. We also supported our retail partners to sustain their business operations and survive the impact of the pandemic. With various tenants assistance during the year exceeding 90 million ringgit, the mall embarked on exponential reward-driven shopper engagement to boost footfall and drive sales. Our hotel Mandarin Oriental Kuala Lumpur implemented a comprehensive action plan to sustain its business operations amidst the aggressive cost reduction effort within the hotel. MOKL Hotel capitalized on the domestic leisure business and innovated its foods and beverage offering to gain traction and keep its business intact. Ini antara beberapa inisiatif yang dilakukan, especially untuk boost balik dia punya income untuk Suria KLCC dan juga Mandarin Oriental. Tapi kita I think lately dapat news yang sad news yang mana dia punya food court main operator untuk food court di KLCC tu terpaksa close down selepas I think more than 20 years operated. So mungkin disebabkan oleh faktor ekonomi dan juga kewangan terpaksa tutup dia punya operation selepas after 20 years imagine lama 20 tahun, tapi because of COVID-19 ni memang banyak sebenarnya syarikat yang affected So
sad lah, kita sedih juga sebab mendengar benda tu. Okey, sambung kat sini. Apa lagi yang ada? Ini dia punya cultural integrity, apa yang dia buat. Commitment to our sustainability agenda. Okey. Award-award yang dia menang. Okey. Kemudian ada juga dia punya board changes. Okey. Sambung lagi, looking ahead. Okey, presentation dan sebagainya. Okey, so itu bahagian chairman statement. Ada lebih detail anda boleh baca sendiri. Kemudian kita sambung kepada bahagian CEO CEO Year in Review oleh Datuk Hisham bin Wahid. The year totally reflected how we as a group came together and showed care for the well-being, safety and security of our stakeholders. Okey, apa yang menarik yang kita boleh dapat daripada ini, panjang So, kita akan skip mana yang panjang-panjang tu. Kita just fokus on benda yang menarik untuk kita baca. Okey. Ini strategi apa yang dilakukan untuk combat COVID-19. Okey. Ini apa yang dilakukan sepanjang tahun lepas tahun 2020. Kemudian digital technologies dia punya migration kepada digital technology. Alright. Okay. Alright, so itu berkenaan dengan CEO statement. Okay, yang ini menarik sikit bahagian market report. Okay, so market report ni I think benda-benda yang menarik kita boleh dapat dalam ni. On the economy, this is on the overall GDP dan sebagainya, employment rate. Kita I think dalam report-report lain pun kita dah baca. Okay. Alright, so dekat sini, okay, office market overview. Kuala Lumpur office market performance will continue to face pressure due to slower leasing activities, acceleration in remote working trends and large incoming supply. However, physical office spaces still be required by company. Okay, so ini antara challenges dia adalah untuk leasing bagi office memang akan mengalami sedikit pressure sebabkan oleh remote working trend. Kita pun tahu memang ramai orang work from home ataupun sekarang work from anywhere. Okay, dekat coffee shop ke, dekat rumah ataupun dekat office yang kita subscribe tu. Okay, ada juga. Tetapi dekat sini mention physical office still required lah. Ada company-company yang memerlukan juga. Bukan semua boleh work from home, tapi kena ada office. Ada certain company yang mesti kena operate dalam office dia. Okay. So currently average occupancy rate untuk Kuala Lumpur office supply memang ada penurunan compared to 2019. Dan mana 2019 adalah 80% occupancy rate mana 80% semua office di Kuala Lumpur ni ada penyewa dia. Mereka 2020 menurun kepada 78.8 So menurun sikit lah 2%. Dia tak adalah macam drop 50%. Still ada demand Okay. Tapi 2021 kita belum dapat lagi data dia. Very interesting untuk kita tengok antara 2020 dan juga 2021 ataupun 2019, 2020 dan juga 2021 untuk kita tengok perubahan trend in term of office rental di Kuala Lumpur. Okay, so retail market overview. Okay, so ni occupancy rate untuk retail. Okay, so retail, the large incoming supply and cautious consumer sentiment will be the main challenge in the retail sector. However, prime retail mall with strategic location and residential dwellings around are expected to remain stable. For now, tenant retention, flexible leasing and promotion activities are the current key strategies to sustain retail mall business. So, untuk retail memang kita tak nampak sangat perubahan sebab untuk 2019 occupancy rate ni adalah 85.3%. Berkurangan 0.1% saja untuk 2020 iaitu 85.2%. Ini untuk overall data di Kuala Lumpur.
Okay, which is I think walaupun dengan peningkatan all these online shopping online yalah, semua boleh buat online, semua boleh beli online, tetapi I think Malaysian as a Malaysian, kita masih suka pergi mall. Okay, even saya sendiri pun saya suka pergi mall, sebab apa dia tak tahulah, culture kat Malaysia ni memang suka pergi mall lah. Okay, daripada kecil pun kita selalu pergi mall. Sampai besar pun kadang-kadang tak buat apa pun, tapi just weekend nak pergi mana, pergi mall. Senang. Kalau hujan pun boleh pergi, kalau ribut petir pun boleh pergi. Masih kita boleh pusing-pusing dalam mall. Kalau mungkin pergi sungai, hujan tak boleh, sebab nanti ada kepala air lah apa semua. Kalau pergi pantai pun kalau hujan tak boleh mandi. Kalau pergi tengah hari, air surut. Okay. So mall ni antara ada ice skating, nak main bowling ke, nak makan ke, ataupun nak tengok wayang ke, nak buat apa, semua is convenient untuk aktiviti keluarga ataupun untuk santai-santai. Sebab Malaysian memang suka pergi mall. Macam mana pun dia akan penuh balik. Mall-mall kita ni akan dipenuhi kembali. Walaupun in term of sales, syarikat-syarikat mungkin juga akan ada efek dia. Okay, tapi Malaysian still akan pergi mall. Walaupun bukan untuk beli barang. Sekadar untuk makan-makan, untuk jalan-jalan. Okay, so itu antara kadang ada orang pun exercise dekat mall. Sebab kalau dekat luar hujan tak boleh exercise. So dia pergi mall, dia jalan, dapatlah 5,000 step ke 10,000 step, which is a new way of exercising. Ada orang yang saya jumpa yang memang exercise. Saya pun sebenarnya suka juga sebab kita boleh berjalan dalam tu. So memang beribu-ribu step lah kalau kita jalan dalam mall 2-3 jam, 4 jam tu memang lagi cukup lah. 10,000 steps tu boleh dapat. Okay, so itu untuk retail market. Kemudian kita tengok untuk hotel overview. Okay, ni memang memang ada efek yang besar. With prolonged travel restriction and ongoing pandemic, Kuala Lumpur hotel occupation slumped from 67 in 2019 to 22% only dekat untuk tahun 2020, with several hotel discounting operation or temporarily closing down. Discontinuing operation or closing down. The industry will continue to be dependent on domestic tourism until international travel restriction are lifted. Okay. Ini memang tak dapat dinafikan lah. Hotel ni memang kita nampak masa even 2020 hari tu, kita nampak ada banyak hotel yang go for sales, dia jual, terpaksa jual. Memang tak boleh operate sebab PKP kan, tak boleh masuk. Dan sebenarnya tourism ni antara untuk hotel ni income dia daripada tourism. Dan kalau kat KL ni mostly memang dependent on international travellers. Memang yang foreigner lah datang bekerja sementara kan, untuk meeting sebagainya, ataupun datang untuk leisure, untuk bercuti dan sebagainya. Sebab yang 5 star ni bukan semua rakyat Malaysia boleh duduk. Hotel ni kita ni pasal 5 star punya hotel supply. Ada 14,000 bilik. Okay, dan ada beberapa syarikat yang di hotel di KL yang kita dah tengok memang dijual, terpaksa dijual. Okay, 67 kepada 22 is banyak drop. It's more than 50% punya drop. So memang is reality. Sampai international travellers boleh masuk, lifted, then baru kita boleh nampak ada perkembangan kepada industri hotel. Okay, sebab domestik tak cukup nak cater benda ni. Orang Malaysia bukan hari-hari duduk hotel lah. Kalau ada pun mungkin hujung minggu, itu 2 hari je, 1 malam. Tapi kalau international traveller, of course lah, ada yang duduk seminggu, ada yang duduk 2 minggu, ada yang mungkin duduk hotel ni dia pindah-pindah untuk dia pergi travel. So memang kita itulah badly affected. Banyak hotel yang terpaksa dijual untuk mengurangkan dia punya cash flow. Okay, so sambungan untuk ekonomi. Ini this one is all the GDP growth. Okay, apa yang dah berlaku 2020. Bagus report ni. So kalau baca ni pun dah kita dapat overview. Siapa yang tak baca report-report lain kan. So kalau kat sini memang dah dapat semua lah. GDP, bagian dengan ekonomi punya data dan sebagainya. Dia compile dalam dia punya report. Walaupun bukan direct berkaitan dengan dia. Exchange rate pun ada. Malaysia USD juga Malaysia dengan Sing Dollar. Dahsyat currency exchange pun ada. FDI pun ada.
Oh, memang details. Okay, so anda boleh baca kalau berminat. Okay, kalau tak, just skip untuk go for apa ni, benda yang anda nak cari. Okay, so this is office market overview. Oh, ni lebih details dia berkenaan dengan office market dia tadi tu, yang just dia punya intro. Ini lebih details. Okay, take up rate. Okay, semua ada kat sini. Average prime rent of office. Okay. Semua ada very details. Ini antara new office development dekat Kuala Lumpur. Mungkin jadi dia punya challenges ataupun competitor lah kepada KLCCP punya projek. Pertama Lot 91, kemudian ada HSBC HQ dekat TRX, kemudian ada Affinbank kat TRX. PNB, bangunan PNB satu-satu lah. PNB satu. Oh, bangunan MAS. Okay, PNB 1194 Jalan Sultan Ismail. UOB 2, Great Eastern 2, Aspire Tower at KL Eco City. Yang ni dekat area Bangsa sana tu. Dan juga Merdeka PNB 118 di Jalan Stadium. Ini yang stadium Merdeka yang lama. Okay, yang kita buat, yang dia buat menara PNB tu lah. So all together dekat sini new office development adalah sebanyak 5.2 juta net lettable area yang boleh disewakan. 5.2 juta square feet. Siapa nak sewa banyak 5.2 juta dalam keadaan ekonomi sekarang dan juga keadaan operation yang banyak work from home. So very challenging. Tambah lagi kompetitor lah sedia ada, yang dah ada ni tambah lagi new supply ke dalam market. Banyak kat sini. Ada yang dah complete 21, ada yang bakal complete 2022. Okay. So itu a glimpse tentang pasaran ataupun market yang ada untuk office. Kemudian untuk retail, okay, this one retail supply and demand. Okay, untuk retails ini new retails yang baru, okay, yang baru dibuka. Pertama Datum Jelatik Mitsui Shopping Park Lala Port KL, Jalan Pudu. Oh, dia Mitsui dekat Jalan Pudu. Okay, so orang KL tak perlu keluar lah, tak perlu pergi Mitsui di kat KLIA tu lagi sebab kat KL pun dah ada. Ataupun Mitsui yang satu lagi nak buka di Bukit Raja pun ada satu. So orang KL pun ada satu Mitsui shopping park. I think mungkin ni dekat Penyada Pudu yang lama tu, dekat kawasan di Eco World punya tu. Mungkin lah sebab Jalan Pudu. Yang kawasan development nampak kat situ lah. Mungkin kat situ. Okay, so ada Lot 91, Pavilion Damansara, Maju KL Retail, 8 Conley Lifestyle Quarter, Tun Razak Exchange TRX, Menara Warisan Merdeka Mall dekat PNB tu bawah dia mungkin dia buat mall, dan juga Pavilion Bukit Jalil. Okay, so Pavilion Bukit Jalil I think dah almost complete lah 2022 buka. Okay, so net berapa? Lettable area adalah 7.8 juta. Okay, so ni retail market yang baru akan masuk. Okay, apa lagi ada? Hotel markets. Oh, okay, hotel markets pula. Kita tengok apa yang menarik dekat hotel markets. Oh, okay, ada lagi new hotel yang bakal siap. Fairfield by Marriott Hotel dekat Jalan Ipoh. Oh, ada Marriott kat Jalan Ipoh. Dahsyat Jalan Ipoh sekarang. Escort Star di KLCC. Okay, Kempinski at 8 Kondi Jalan Raja Chulan. Capri by Fraser Bukit Bintang di Bukit Bintang. Oh, Capri di Bukit Bintang Sebelum ni Capri dekat KLCC tu. Ada satu. Imari Hotel di KL Eco City juga di Bangsa tu. PNB Hotel pun ada dekat Jalan Sultan Ismail. Okay, Jalan Stadium ada Park Hyatt Hotel. Ni mungkin dekat bahagian PNB 118 tu lah, Jalan Stadium tu. Canopy by Hilton, okay, at Bukit Bintang City Centre. Okay, ni Bukit Bintang City Centre dekat kawasan Penjara Pudu yang lama tu. Dia buat Canopy. Operated I think by Hilton ni. Estimated total numbers of room ada 3,000 tambahan. 3,750 bilik tambahan. Ni I think 5 star lah ni. Okay, 5 star punya hotel.
All the five star. Okay, apa lagi yang ada? Key trend shaping our market. Okay. For hotel, I think ada sebelum ni banyak diskaun Siapa yang tidur hotel memang dapat banyak diskaun lah. Macam di Royal Chulan tak sampai 100 pun satu malam. 5 star tu tapi harga sama macam harga bilik motel so siapa yang ada duit lebih nak spend dengan family masa ataupun yelah weekend ke nak relax pergilah hotel-hotel yang ikut bajet masing-masing untuk kita flourish the ekonomi so kita spend tu nanti ekonomi tu insyaAllah akan start rolling balik. Jangan kalau ada duit lebih lah, bukanlah maknanya kena pergi juga. Okay, so kalau ada duit lebihan, ada bonus ke, ada income lebih ke, pergi untuk spend dengan family, dapat spend masa dengan family, at the same time kita contribute kepada ekonomi kita. Kita perlu government suntik pun sebab itulah sebab kita nak start balik the ekonomi. Memang suntikan tunai dibagi macam-macam tu untuk galakkan kita spend. Even untuk EPF kita withdraw untuk galakkan kita spend supaya ekonomi tu rolling balik. Okay, so ini sambungan lagi panjang dia punya report ni. Okay, kita tengok lagi apa kalau ada yang okay, I think that's all untuk hari ni. Bahagian annual report syarikat KLCC. Jarang-jarang kita lihat report yang so-called kayangan begini yang syarikat-syarikat mahal ni lah. Okay, yang very details, very informative, banyak information yang dibagi, sampai lebih 300 page lah kalau nak baca semua. Okay, so anda boleh go through jika berminat untuk tahu lebih lanjut sebab tadi kita banyak skip juga part-part yang mungkin yang yalah kita just go ataupun fokus kepada yang main yang kita boleh dapat daripada report ni, okay, which is also very informative, bukan sekadar untuk this company, okay, tapi juga untuk data-data yang lebih besar seperti economic data, market punya data dan sebagainya. Okay, but I think okay, satu lagi tambahan berkenaan syarikat ni, dia memang generous lah in term of dividend dia. So kalau kita tengok memang dia tak pernah miss bagi dividend. Okay, sebab REITs normally memang the main objective orang invest dalam REITs ni untuk dapatkan regular income. Sebab REITs ke ataupun fund trust fund ke sebagainya ni memang fokus kepada dividend ataupun income distribution. So that's why kita nampak dekat sini since 2013 dia tak pernah miss lah bagi. Every year dia akan bagi, dan setahun tu bukan sekali dua dia bagi. Sekali setahun tu akan ada berkali-kali jenis dividend ataupun income distribution yang dia bagi. Contoh kita tengok kat sini 2020 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 kali dia punya dividend ataupun dia punya income distribution. Dekat sini first interim dividend, yang ni income distribution, interim dividend, income distribution, interim dividend, okay, interim dan juga income distribution. So setahun 8 kali 2021, 2, 3, 4. Okay, ni belum lagi habis ni dah 4 kali. 2019 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 juga 8 kali So mostly I think mungkin bagi 8 kali setahun. Okay, except for few years yang ni lah. Okay, so 2015 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 juga 8 kali. Okay, so mostly 8 kali setahun dia bagi, sama ada dalam bentuk dividend, interim dividend ataupun dalam bentuk income distribution. So memang dia very generous lah, ataupun memang objektif dia mostly on income distribution untuk company-company yang dalam kategori REITs, ETF dan sebagainya tu, memang untuk regular income. Okay, so I think that's all from me untuk sesi hari ni. Dan sebagai disclaimer, okay, so this is not a buy call. Ini bukan nasihat pelaburan, bukan juga nasihat pembelian. Sebarang risiko adalah di atas risiko masing-masing. Okay, so please read carefully, study carefully before you invest dalam apa saja, sama dalam stocks ke, dalam unit trust ke, ataupun dalam whatever, crypto ke, property dan sebagainya.
ketahui bahawa dia datang dengan risiko. Of course, dia punya potential return tu datang dengan risiko. So make sure you boleh absorb dia punya risk, ataupun you punya tolerance towards dia punya risk tu is appropriate. So jangan over investing, jangan take on leverage, jangan over leverage kepada investment, because setiap investment tu dia ada risiko dia. Okay, so bukan dia tengok untung sahaja. Alright, so thank you so much kepada yang join daripada awal hingga akhir, dan kepada yang share, thank you so much. Okay, insyaAllah kita akan go through dari semasa ke semasa lebih banyak syarikat-syarikat di Bursa Malaysia. Saya jumpa lagi dalam anda dalam sesi yang akan datang, insyaAllah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.